Assalamualaikum dan salam sejahtera. Start enjin kita ni pagi-pagi. Alamak, minyak dah habis. Nanti lah isi sarapan je pun. Jom, ikut saya pergi sarapan roti canai di kedai Kak Long Cafe Asam Pedas, Kota Warisan. Sebab saya suka betul ada seorang brother ni dengan wife dia. Cara dia masak, prepare roti canai memang lembut. Saya suka betul lah. Kita ke sana hari ni. Nak pergi tempat lain pun tak boleh, ada roadblock sebab PKP PKPD Jom, jadi topik ni saya nak borak ni. Apakah modifikasi ataupun benda yang kita buat yang boleh menaikkan value RS8 ni daripada stok lah kan. Biasa mana ada orang nak stok kan. Jadi kalau katakan anda jual stok, harganya murah lah. Jadi nak naikkan value dia, dekat mana yang sepatutnya orang appreciate. Katakan anda nak menjual ke, nak membeli kan. Okay? Yang pertama semua orang tahu yang rotary ni manja. Dan apa tu, biasanya kalau pembeli dia takut betul dengan engine rotary ni. Jadi biasanya kita nak jual, kita biasakan sertakan dengan slip compression. Walaupun engine saya senang start, tapi tak semesti compression dia cantik kan. Jadi biasanya kita akan buat yearly, ambil compression test, ambil gambar lah, pump, tulis tarikh. Dan so far yang saya tahu yang ada proper compression test ialah dekat RPS Motorsport milik Prem di USJ 1. So dia ada rotary compression test. Jadi pergi sana, bayar RM100, test compression dah. Buat once a year, cukup lah kan. So kedua ialah comel ni anak kucing tengah-tengah jalan lah tu. So yang kedua ialah history record lah. Maknanya time kita servis ni, tukar minyak hitam tu catatkan, ambil gambar, catatkan tarikh, letaklah dekat Facebook, maintenance, buat satu Facebook pages untuk maintenance RS8 dia. Kita servis, kita ambil gambar, upload. Jadi kita tahulah tarikhnya dan dia punya interval setiap tu. Jadi sebenarnya user atau dia suka benda-benda yang ada history lah kan, ada receipt. Macam saya malas, saya biasanya upload dekat YouTube lah. Hari saya servis, saya pun buat video. Jadi adalah track record kan. Jadi buat nota. Jadi wear and tear parts tu penting. Terutamanya suspension contohnya lower arm. Mahal lower arm. Lower arm atas bawah tu, kiri kanan better tukar lah. Dapat tu harga 1000 lebih juga tu. Lower arm RS8 memang mahal. Lower arm, suspension bush, kalau ada bajet besar, gantilah dengan PU Super Pro kan. Kalau tak ada bajet, gantilah dengan OEM Mazda lah. Macam mana saya nak lalu depan tu? Ada ke laluan? Wah, ada. Okay. Jadi benda wear and tear yang penting ialah suspension, exhaust baru ke contohlah kan. Lepas tu ketiga ialah leaking. Benda ni kena pastikan kita tak leaking lah. Macam saya leaking. Saya bukan masalah sensor untuk engine temp ni, dia mengeluarkan minyak sedikit. Jadi cuma ketatkan je lah. Kalau leaking yang dahsyat, keluar minyak dekat bawah tu, minyak gearbox ke, minyak enjin ke. Jadi kena pergi kedai mekanik lah untuk identify leaking tu dan stop leaking tu lah kan.
Okay, lepas tu engine. Biasanya engine, yalah engine ni macam mana cakap, dia bukan macam engine piston yang boleh tahan melebihi 100,000 km punya mileage. Dia 100,000 je dah kena rebuild. Jadi kalau katakan odometer tu dah tulis 100,000, mestilah customer tanya, bila last rebuild engine baru kan je second. Jadi rebuild ni adalah satu value pada saya yang menaikkan value RX-8 ni. Rebuild ni maknanya overhaul lah. Jadi cost overhaul untuk 4 port, 6 port tak silap saya dekat RPS juga, harga bermula daripada 4,800. Bermula tu maksudnya kalau semua okey, housing okey, rotor okey, tu just upah rebuild saja dalam 4,800, 5,000 lah. Yang tu lah cuma campur tukar fluid semua. Tapi kalau ambil engine half cut, jadi half cut ni kena disertakan dengan apa tu? Saya cakap sijil compression test. Itu dah. Lepas tu seterusnya baru kita cerita jajan. Bila semua yang basic-basic ni dah di take care, baru kita jajan. Jadi satu lagi value yang menyebabkan kita naik adalah color. Warna kereta ni kalau sama dengan engine code, engine chassis code tu, color asal lagi naik. Macam kereta saya ni, aduh, kereta asal color kelabu ke, tak silap saya dia cat color merah. Jadi adalah saya nampak workmanship dia tak cantik kan. Dia cuma cat luaran je. Dia dalam-dalam ada nampak, saya buka nampak kantol. Engine bay masih lagi color kelabu. Jadi macam kawan saya si Fatih tu, cantik lah Mika Blue kan. Engine bay color biru, body color biru. Lepas tu saya check dia punya getah-getah semua lembut lagi. Dashboard tak crack. Tu kat situ saja dah easily up to 5k RM naik atas. Jadi benda tu kena value lah. Dia masa drive tu, dan Malaysia jalan banyak pothole, masa drive tu sudah owner bawa. Kalau dengar bunyi ketak bunyi bising tu, so it's a sign suspension dah nak kong. Adalah benda longgar-longgar, tak sedap, tak shock lah kan drive kan. Dia macam saya bawa drive kereta Fatih tu, dia punya feeling macam bawa BMW tu. Dia punya suspension absorb, senyap kata dia. Jauh beza lah dengan kereta saya. Lepas tu kita cerita jajan. Jajan ni antara benda secondary lah yang menaikkan value kereta tu. Kenapa dia mahal lah kan. Jadi jajan pertama, macam kereta Fatih tu dapat beli kereta 40,000 lebih, tapi dapat suspension berharga hampir RM12,000. Jackpot lah kan. Cuba bayangkan beli kereta auto 40,000 tapi suspension cak ayam. Original, bukan cak ayam lah, original dia, yang tak ada value tu kan. Ini Fatih, dia cek, saya pun tolong cek kan. Hamil kau auto ESE yang paling mahal sekali, RM12,000 kalau nak pasang baru lah. Jackpot lah tu. Suspension okay. Lepas tu radiator ni pun memainkan peranan juga, sebab radiator lama tu dia punya top housing dia cepat rosak. Jadi katakan dah tukar radiator tu satu ni lah bonus lah. Sebab nak tukar radiator pun boleh tahan mahal juga, sebab seksa nak tukar radiator RX-8 ni. Dia punya kerja banyak kerenah lah. Okay, lepas tu sport rim. Kita ni didatangkan dengan 18 inci by default lah. Jadi kalau pakai sport rim yang sebaiknya JDM lah kan, original lah kan. Dan lagi tinggi value kalau sport rim tu forge ringan dan 17 inci. Sebenarnya lah pada saya lah kan. Nak maintain 18 inci pun cari yang original dan make sure dia forge lah, lagi ringan daripada atas, dan bukan Thailand, bukan Taiwan, bukan China made lah. Jadi kalau katakan nak main rim ni, make sure rim original tu simpan. Kalau katakan tak nak main rim macam ayam kan, rim original tu simpan lah, janganlah trade in. Macam saya trade in silap lah kan. Nyesal juga pergi trade in rim original. Lepas tu tengok tayar. Tayar kalau boleh Bridgestone ke, 4 sama, Hankook Ventus ke. Lepas tu semua katakan macam saya ni pakai steering sport, steering ori tu simpan lah. Tak adalah saya nak pergi jual kan, simpan lah. Dengan gear knob original dia,
Untuk manual harga boleh cecah 200 lebih, 300 saya tengok orang jual. Tak tahulah kan Merana ni macam mana. Dia tak tahu. Macam kat Malaysia ni untuk RX-8 dia punya demand tak tinggi sebab tak ramai pun. Dia tak rasa ramai macam owner Honda. Okay. Jajan, kalau benda tu datang dengan performance sikit, pada saya value akan rendah. Macam contohnya macam induction turbo lah kan. Owner baru yang nak pakai pun takut turbo. Maksudnya kalau install turbo tu memanglah kereta laju, tapi memendekkan jangka higher engine kan. Jadi better ni lah standard pekak lah kan. Lagi-lagi kalau dah apa ni, dah Bridgeport, dah Streetport, lagilah owner baru takut. Dia tak nak lah dah benda yang macam tu dia pakai-pakai, dia takut. Jadi benda enjin pada saya biar stok. Stok minyak interval, kalau minyak tukar minyak hitam, interval dia setiap 3000 km, lagilah customer suka kan. Lepas tu nampak pula kita selalu flush sebab kereta ni overheat. Lepas tu ada set plug. Macam tu seronok lah, macam kawan saya tu si Fatih beli. Owner dia bagi banyak betul jajan lah, jajan luar lah. Exhaust, rim, minyak enjin. Dia pakai Idemitsu memang betul berjaga lah. Jadi benda-benda macam tu lah yang menjustifikan RX-8 Auto anda tu boleh harga 40,000 ke atas. Bukan simply tengok tengok orang lain jual mahal tapi kereta hancur. Jadi bila anda start menjaga RX-8 ni, treat kereta ni sebagai satu hari nanti dia akan mahal lah. Kat Malaysia dia okey, nasib baik bukan kat Malaysia tau. Kalau kat luar negeri kereta ni tak ada harga pun. Sebab kereta ni targetnya untuk orang yang tak berapa mampu nak pakai sports car tapi nak pakai sports car. Dia berbeza dengan RX-7. Target user dia orang tu nak beli Porsche. Tapi why not try RX-7? Alternative for your Porsche. So region harga dia lebih kurang macam tu lah, 40,000 USD punya label kan. RX-7 dengan RX-8 jangan disamakan, benda tu lain. Kereta ni 4 seaters, insurans murah. Jadi kereta ni semi sport car lah pada saya lah kan. Yang shortnya handling kereta ni. Lepas tu nilai-nilai macam seorang kawan saya, Helmi, sedang mengumpul barang-barang R3. Dia kumpulnya suspension, cari rim original R3. Dia carinya apa yang menyebabkan R3 tu R3, iaitu rigidity, apa tu dia punya lower, apa tu dia cakap, saya cerita anti-roll bar R3, front strap R3, anti-roll bar belakang R3. Jadi benda-benda yang berkaitan yang menyebabkan R3 itu R3. Jadi benda katakan macam si Fatih pula, dia nak maintain semua sekali. Auto EXE, suspension auto EXE. Lepas tu dia pakai muffler belakang auto EXE. Lepas tu color dah cantik. So macam tu lah kita pakai RX-8. Macam saya lebih kepada, saya tak target kereta ni untuk dijual. Saya pakai kereta ni untuk kepuasan sendiri. Saya pergi trade day, saya enjoy dia punya chassis, punya teknologi, suspension teknologi dengan kereta 1.3 150 horsepower ni. Saya boleh clock 2 minit 52 kat litar sepang dengan tanpa membazirkan banyak dekat modifikasi enjin standard. Tapi sebabkan suspension dia cukup best kan, kat corner, dia kata kat corner kereta ni memang king. Kat straight 1.7 je lah dia punya top speed kat litar sepang. Itu pun gear 5 dengan ratio 4.4 yang panjang tu. Taklah panjang sangat, okey lah kan. Kalau dapat 4.7 saya suka lah kan. Bercerita pasal R3 ni, kalau dapat second diff ataupun ada diff spare ataupun pakai diff 4.7777 daripada series 2 R3 manual, tu lagi menambahkan lagi value kita anda. Jangan pakai 512 nak pergi mana. 4.7 tu pada saya, kalau pakai rim 18 dah pendek sangat lah. Macam kata saya ni, kalau saya nak main track, sepatutnya saya cari satu set lagi rim 17 pakai tayar semi slick. Turun lah, ratio dia sama je macam 4.7 punya achievement. Tapi untuk guna track lah, bila guna kat jalan biasa meraung lah minyak kan. Jadi itu dia pada saya, bagaimana nak naikkan value R3 ni. Letak cat, interior kan,
Biasa orang modified radio kan, kalau radio tu on, dia ikut dia bunyi buzzing tu. Kalau dapat hilangkan bunyi buzzing tu lagi bagus. Mileage tak payah percaya lah. Mileage ni pangkah. Tanya enjin ni, enjin ori ke, enjin half cut ke, ataupun dah pernah rebuild. Selalunya orang yang saya jumpa rebuild biasanya mesti buat dekat RPS. Kedai lain dia tak nak rebuild, dia half cut. Tapi dengan half cut pun sertakan dengan sijil compression test. Dan buat masa ni cuma RPS je ada sijil compression test untuk rotary. Kedai lain biasanya enjin senang start dah, okey atau compression, dia tak. Macam katakan anda nak satu sijil tu, pergi RPS. Hati pun senang kan. Jadi sampai sini sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.